Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ramai lagi yang masih lagi belum join ni. Panggil kawan-kawan mana yang you rasa tak ada dalam kelas kita ni. Message dia cepat sikit. Dah 2.19 ni. Mana yang belum masuk lah, yang dah masuk ni Alhamdulillah, terima kasih hadir awal kelas saya ya. Okay, sebelum tu kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada ke kawan-kawan yang tak sihat ke? Ada ke? Mana ketua kelas? Ketua kelas B mana? Saya. Ada ke info kawan tak sihat ke? Ada hal lain ke tak dapat masuk kelas hari ni, ada ke? Alhamdulillah kalau untuk kelas perniagaan tak ada inform lagi. Kalau tak ada inform tu rasanya kena full lah masuk hari ni. Okay, dekat saya pun tak ada yang mesej menyatakan tak boleh hadir ke kelas ke apa ke. Okay, alright. Sebelum kita mulakan kelas kita, kelas MCT hari ni, so kita review sikit lah. Apa yang Puan Zarina bagi tahu, yang mana tak isi lagi kurang penerapan. This is the last day for you to complete. The last day kalau tak complete, tak isi, it's hard for you untuk continue you punya diploma later on. Susah nanti. Okay, so daripada info yang saya dapat daripada Puan Zainab, kelas B ada lagi 1, 2, 3, 4 orang yang masih lagi belum completely, even though you dah isi, mungkin lah kan ada yang dah isi kurang penerapan tapi tak isi lagi Google Sheet dan sebagainya. Okay, Intan Farhana ada ke dalam ni? Intan Farhana? Intan Farhana. Ya saya madam. Tak isi lagi ke apa tu? Bukan, tak boleh nak isi. Dia punya drive Google. Yang mana? Yang update file Puan Zarina tu ke? Yang penerapan punya Google link yang kalau nak tengok tu tak boleh nak isi. Kenapa tak boleh nak isi tu? Awak dah download dah awak punya borang tu? Dah. Lepas tu awak dah masukkan dalam Google Drive? Belum, tak tahu macam mana nak buat. Okay. Saya tunjuk je Intan. Okay, sebelum kita mula kelas ni, saya tunjuk dulu ni. Okay, dia macam ni. Awak buka dekat awak punya Google Drive. Ni. Sekejap. Saya tunjuk. Ada suatu. Dia kat titik-titik tepi ni, tepi gambar awak apa ataupun profile account Google ni, awak pergi dekat Drive. Supposedly semua orang ada Google Drive. Ni Google Drive saya lah, ada banyak file saya. Okay, so bila dah dapat paparan yang macam ni, awak right click saja. Right click mouse awak upload file. Ni bawah ni, upload file ni. Lepas tu masukkanlah yang awak dah pun download tadi tu. Okay, once dia dah masuk dalam awak punya Google Drive, contoh je saya ambil mana. Ni ada yang kawan awak punya ni, pensil makan ni kan, yang tepi ni, yang saya dah masukkan dalam Google Drive saya. Awak right click kan dia. Make sure setting yang bawah ni, yang share ni, awak tekan dulu. Sekejap. Sebab apa? Sebab ada student yang hantar link tapi tak boleh buka. Okay. So kat sini penting untuk you tukar get link kat bawah ni. Okay. You boleh tukar kepada everyone with this link can view. Yang ni tak boleh lah sebab ini bukan saya punya. Okay. Lepas tu you boleh copy link tersebut baru masuk dalam Google Sheet yang Puan Zarina bagi tu. Okay, saya buka lah mana Google Sheet tu tadi. Kejap. Kejap ya.
Okay, Google Sheet kelas B. Ni Intan Fahana belum lagi. So Intan boleh faham ke apa yang saya bagi tahu tadi tu? Boleh, boleh. Boleh explore. Kalau you tak apa nak ingat yang step tadi tu, boleh view balik saya punya video nanti ataupun you boleh Google lah. Siapa lagi yang belum? Siti Hanis Najwa. Ada Siti Hanis Najwa. Ya, bye. Dah isi ke belum tu orang tu? Borang dah isi. Cuma link tu je. Maksud awak link tu awak tak pandai nak buat ke macam mana? Dah baru buat merah aja. Okay. Okay, seterusnya saya nama siapa ni? Nur Ilman Fahmi. Ada Nur Ilman Fahmi? Ni Ilman Fahmi. Ilman. Oh, Ilman. Tak menyaut. Ilman ya. Ada ketidur ni Nama ada dalam Google Meet ni. So ada. Ya Puan, Ilman, awak tak isi lagi ni. Dah isi penerapan ke belum tu? Ilman dah isi penerapan belum? Dah. So supposedly link tu nanti letak kat bahagian ni lah ya. Macam step yang saya ajar tadi tu. Mungkin betul lah ada yang tak berapa nak tahu macam mana kawan-kawan dapat Google Drive google.com ni. Macam tu lah caranya. Kalau you tak pasti lagi tanyalah kawan-kawan ada 40 tolak diri sendiri 42 orang dalam ni. Kalau dia orang boleh dapatkan link ni, you pun boleh buat. Tanya kawan-kawan. Okay. So make sure ini adalah perkara yang sangat penting untuk you sambung you punya diploma. Ada yang cakap Puan boleh tak malam ni nak update? Jangan update last minute sebab ini adalah sistem. We never know what will happen when we are using a system. There might be breakdown, there might be under maintenance lah apalah. Ramai bukan Sri Iskandar saja yang isi borang penerapan ni. Daripada branch lain pula ramai lagi beribu. Okay, so make sure kita buat benda tu awal lah. Okay, and make sure apa sahaja keputusan yang you ambil untuk that course itu adalah keputusan yang muktamad. Okay, alright, so kita nak masuk terus, kita nak discuss further about the chapter 3. So hari ini insyaAllah akan habislah chapter yang ke-3. Bermaksud 3 chapter ini adalah chapter yang akan masuk dalam kita punya midterm. Alright, so kita sambung lagi iaitu definition of organizing. So kalau you still remember function of management we have 4. We already discussed about the planning dan juga leading. And we have another 2. So kita mulakan dengan organizing. Okay, kejap besarkan dululah slide ni. Okay, so apakah itu organizing? Organize. So organizing ni, bila word itu berakhir dengan ing, dia adalah perbuatan. Menyusun, mengemas, organize. Okay, means to structure or to arrange the relationship between people. Dia boleh jadi maksud organizing ni bila kita nak structure back, when we want to arrange, nak susun balik kita punya relationship dengan orang. So benda ni pun kita kena organize. When we talk with a senior citizen, it's a different way. When you talk with your friends, talking about ataupun berkomunikasi with your lecturer, ada cara-cara dia, method yang berbeza. So you know how to organize the relationship. Ada others punya example when you have a long relationship dan dah lama dah kenal dengan kawan-kawan ni, tetapi mungkin ada berlaku salah faham and you dah lost contact, so you nak rearrange balik, you nak structure back you punya relationship dengan kawan. So apa cara you?
susun balik macam tu. And structure or arrange the work to be done. Macam sekarang critical work you sekarang adalah untuk siapkan penerapan. Itulah mana yang belum siap. Make sure you boleh complete. Tinggalkan dulu kerja-kerja lain. Siapkan dulu penerapan because this is the last day for you to isi borang lah. Okay, jangan tunggu lagi. This is the more important. Macam kerja macam assignment untuk MGT juga belum lagi diberikan. So tak apalah, tak risau lagi lah untuk MGT. Mungkin settlekan dulu maths, settlekan dulu account, ALC, CTU, UED dan sebagainya. So you arrange your which one is the more priority, mana yang perlu diselesaikan sekarang, mana yang perlu diselesaikan kemudian. And also all the facilities. Contoh, kalau kita berada di asrama, berada di college, all the facilities that have given to you, you must always take a good care. Tak boleh lah, ini kan barang kita pun patah, katil, almari tak boleh kunci, ada meja conteng meja, conteng tilam, contoh Amir was here, macam tu. Tak boleh lah, itu adalah fasiliti kerajaan. So you kena organize, berada di dalam even though you are doing your class, contoh dalam bilik, so you kena kemas-kemaskan bilik tu. Tak bolehlah berterabur, tak bolehlah sinilah buku, sinilah ada makanan, sinilah laptopnya, sinilah bertimbunnya kerja. So you kena pandai organize. Bila orang yang pandai organize ni sebenarnya dia telah mengurangkan pressure, dia telah meningkatkan semangat. Okay. Macam saya bila saya nak study, saya tak boleh study di tempat yang ramai orang, saya tak boleh study kat tempat yang crowded. So saya akan organize saya punya meja. Sini saya punya kopi, tipulah tak minum kopi, saya minum air masak je. Okay, sini saya punya air masak, sini ada buku, ada kertas, belah sini saya letakkan mouse, so ada stationery, mudah untuk dicapai. So bila kita organize kita punya workstation lah, dia senang untuk kita fokus. Bila berterabur, otak pun mula berterabur lah. Contoh dekat gambar dekat bawah ni tak, ada office yang berterabur dengan office yang kemas. Which one is bila you datang tu you rasa macam senang lah berurusan? Of course lah yang kemas ni. Bila yang berterabur ni, you pun bila you datang ke office yang berterabur ni, you pun ada bad expectation kepada orang tu. Okay, itu maksudnya organizing. How about organization? Okay, organization ini pula adalah, dikata definition dia is an open system communication among people. Okay, dalam sesuatu organization kita ada beberapa pekerja. So bekerja ini mestilah ada effective communication among themselves. Supaya apa yang mereka ingin capai di dalam sesebuah organisasi itu adalah sama. Dan juga mereka berimpian ataupun mereka berasaskan kepada satu common goal. Untuk mencapai satu common goal melalui apa? Cooperative effort. So masing-masing kena bekerja sama dalam satu organisasi, dalam sesuatu organisation. Lewis kata pula a group of individual who work together toward common goals. So nak katanya kat sini, meaning to say that in a simple word, organisation ini melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Dia ada dalam sesebuah company mungkin ada beberapa department, but department ini mempunyai satu goal yang sama untuk membangunkan dia punya organisasi, membangunkan dia punya bisnes. Setiap department mesti tahu tugas masing-masing, mesti ada semangat teamwork itu. Okay, sebab apa kita dalam organisasi kita memang mementingkan teamwork. Tak boleh kerja seorang-seorang. Nak kerja seorang-seorang buatlah business sole proprietorship. Okay. Alright, seterusnya. Another definition of the controlling is how we monitoring
our organisation. Kita monitor kita punya organisation. Adakah organisasi kita ini achieve goals and take action to maintain? Adakah semua orang faham apa yang nak dicapai? And macam mana nak maintain kita punya performance? Nak improve, nak correct the performance. So macam mana? Orang kata bila nak berada di atas itu mungkin senang, tapi untuk maintain itu adalah susah. That's why you nak selalu nampak business yang pada stage yang pertama dia okay, dapat profit dan sebagainya, tapi bila lama kelamaan dia decline, dia punya cycle tu, dia decline bermaksud dia menurun. Mungkin bila dah ramai pesaing, dah ramai menghasilkan produk yang sama dengan harga yang lebih berpatutan, you sukar untuk maintain kalau you tak improve. So it's very important juga untuk kita improve. Bila kita buat sesuatu bisnes, kita tak boleh hatu-hatu lah 10 tahun. Tak boleh. Dia kena sentiasa ada improvement. Kita nak correct performance. Kalau tahun ini merudum, why? Find out the reason. Find out the root cause and come up with the solution lah. Okay. Buat bisnes bukannya setahun 2 tahun. Nak maintain 40-50 tahun. Nak diwariskan kepada ahli keluarga kan. So you kena pandai control your business. Okay. And another one, making something happen the way it was planned to happen. If you still remember, the number one function of management adalah planning. So dia sebenarnya berkait. When we already plan what we want to do in our organisation, and now it's time for us to control. Apa yang kita dah plan itu adakah berjaya ataupun tidak berjaya? Boleh dilaksanakan ataupun tidak, mengikut standard ataupun tidak. Ataupun kita perlu tukar strategi. So kita control, monitor. Okay. Alright. So control ini juga the process managers go through to control. So siapa yang nak control? Of course lah kita punya leader. So dia yang akan nampak, dia yang akan decide whether kita punya proses yang kita jalankan itu need correction or not. Ada some proses yang kita boleh detect dia punya defect ataupun detect dia punya kekurangan di early stage. Ada yang tengah-tengah, ada yang di akhir. So every stages that involve, kita kena dia punya approaches adalah berbeza. Kalau daripada stage awal kita boleh detect, mungkin kita boleh kurangkan cost. Detect awal kan, kalau ada di tengah-tengah, apa solutionnya? Ada di akhir, apa tindakannya? Adakah bila kita dah pun keluarkan produk tersebut, nak buang begitu saja? Ataupun kita jual dengan harga yang murah, at least dapat profit. In every situation itu kita memainkan peranan sebagai manager ini, how we want to control itu pun dengan cara yang berbeza lah. Dia depends kepada situation. Alright, seterusnya the definition of organizational control. Okay, it's a systematic process through which manager need to regulate organizational activities to make them consistent. Okay, macam saya mention tadi lah, nak maintain pun susah. Ni nak consistent, samalah, nak istiqomah. So it's a huge ataupun heavy duty that will put on the leader shoulder. Nak bagi konsisten ni. Konsisten dari segi apa? Operation pun ya juga ni. Konsisten dari segi performance of our employee pun ya juga. Macam-macam proses yang ada dalam kita punya company. With the expectation established in plans. Diulang lagi dia kata yang mana perlulah memenuhi standard yang telah pun kita plan before. Apa yang kita plan, kita nak hasilkan 25,000 shawl dalam
3 bulan. Okay, contoh. So plannya adalah untuk mungkin hire 500 pekerja. So adakah kita mencapai plan tersebut? Kalau tak capai, apa yang perlu kita lakukan? Kalau terlebih, macam mana kita control that situation? And to help them achieve all predetermined standard of performance. Okay, bila kita dah pastikan plan itu berjalan secara lancar ataupun tidak, and now kita kena pastikan performance. Dari segi performance pula mestilah ikut standard yang telah ditetapkan. Okay, next. Okay, dalam controlling kita ada proses which consists of 4 processes. It started with the setting standard for performance. Kena set kita punya standard. Apa yang kita nak buat ni? Apa yang kita plan ni? Whenever possible, dia kata, the standard should be set in a manner that allows them to be compared with actual performance. Standard yang kita nak letakkan itu make sure that kita boleh compare dengan performance yang mula-mula yang kita tetapkan ni. Kalau kita setkan standard yang tidak boleh di-compare, jadi itu bukanlah benda yang sepatutnya kita buat. Okay, so kita kena set benda yang boleh diukur. Okay, so the number 1 adalah setting standard for performance. Then we go for the number 2, kita nak measuring actual performance. Tadi kita dah setkan dia punya standard, and now kita ada actual performance. Betulnya apa actual yang betul lah yang apa yang berlaku pada waktu itu. Okay. So dia bagi kat sini contoh, an organisation must decide what to measure. Nak kena measure apa ni, bila nak measure, berapa kali nak kena measure. Okay, let's say performance, kita nak measure kita punya company performance. So tadi kita dah setting standard company performance, kena ada contohlah dari segi capacity of employee. Berapa ramai pekerja yang telah di-hire. So kita letakkan standard dalam masa setahun nak ada tadi contohlah 500 pekerja yang mendaftar di company kita. So kita nak yang kedua ni measuring actual performance ni. So kita tengok dalam masa setahun tu berapa yang kita capai. What to measure, bermaksud berapa banyak pekerja yang kita dah pun hire. Adakah 500 sama macam yang kita dah letakkan standard tadi, ataupun hanya 400, 300 ataupun lebih. When to measure? So tadi saya kata dalam masa setahun. So dalam masa setahun tu lah kita measure at the end of year, December for example. How frequently? Saya letakkan mungkin dua kali setahun nak tengok berapa ramai pekerja yang kita hire. Okay, so proses yang ketiga, comparing actual performance with standard. So kita compare standard yang kita letakkan 500 pekerja itu dengan actual performance. Berapa saja yang kita hire pekerja. So actual performance contoh 400, tak exceed 500. So bermaksud kat sini kita dah make a comparison and we realize that we lack 100 employee actually. Okay, so yang terakhir, responding to deviation bermaksud apakah tindakan yang perlu kita ambil if the deviation from performance is unacceptable. Kalau kita rasa macam tak cukup 100 tadi tu adalah benda yang tak boleh kita terima. Kita kena buat correction. Kita kena buat something. Kita kena cari cara untuk cukupkan juga 500. Mungkin you giatkan dari segi mempromosikan iklan pekerjaan ataupun tambahkan benefit dan sebagainya. But if the deviation is acceptable, kalau kita rasa macam tak apalah, kurang 100 je ni. Bermaksud kita dah pun capai 50%, kita dah capai 70% itu punya performance. So kita accept, no correction needed.
So kita buat keputusan lah di proses yang keempat ini, kita buat keputusan. Kalau nak buat correction, nak betulkan di mana, di bahagian mana. Okay. Faham ke controlling process ni? Ya Allah, cakap dengan dinding ke? Mana ni? Mana? Tidur ke? Madam, Ya, Azira. boleh tak Madam terangkan balik pasal yang nombor 2 tu? Measuring actual performance. Okay. Measuring actual performance ini kita measure apa yang berlaku in real pada waktu itu. Kalau yang first tadi tu kita letakkan standard, kita plan. Macam saya kata tadi, kita nak measure performance dalam sesebuah company, contohnya adalah number of employee. Okay. So kita dah letakkan kita punya standard dekat nombor 1 ni, kita nak hire 500 pekerja. Okay, so bila proses yang kedua, berapa ramai sebenarnya yang telah pun kita hire? Actual performance-nya. Keadaan sebenarnya berapa yang kita mampu hire? Mungkin 400, saya letakkan 400. Kurang daripada 500 tadi tu. So, contoh dia kata kat sini what to measure adalah number of employee. When to measure? Saya kata saya nak measure dalam masa 1 tahun. How frequently? Bermaksud berapa kali nak measure? Saya kata setahun 2 kali. Bulan 6 dengan bulan 12. So kita measuring actual performance pada waktu itu dalam masa setahun tu berapa banyak sebenarnya yang you mampu hire. So 400. So barulah kita compare actual performance with the standard. Barulah kita tahu kurang 100 rupanya. Lepas tu barulah kita responding to deviation. Nak accept ke 400 pekerja ni ke nak tambah lagi? Kalau nak tambah kena fikirkan strategi lah nak tambah lagi 100 ataupun you accept okay tak apalah 400 pun dah okey dah melebihi 70% daripada apa yang kita letakkan dalam standard. So kita accept, no correction needed lah. Boleh ke Azira? Boleh. Okey, sama-sama. Yang lain boleh nampak tak gambaran tentang contoh number of employee tadi tu? Boleh? Boleh. Kalau tak faham tolong tanya terus. Saya tak makan orang. Even though soalan you tu saya dah pernah explain ke, dah 2 kali explain ke, tak apa. Sebab when you are asking question dalam kelas, lebih senang you ingat. Sampai habis diploma pula. Sampai habis PPT ni lah you ingat. Sebab you bertanya. Okay, kalau ada je part-part mungkin you tak faham. You tak faham perkataan tu, madam actual tu apa? Tanya je. Okay, insyaAllah saya bantu. Alright. So dalam controlling, there is about 3 types of controlling. We have preventive or feed forward or steering control. Okay, bila ada perkataan or ni, slash ni kan. Let's say lah soalan ni keluar dalam exam. Mungkin dalam bentuk structure ke yang you kena tulis. Yang you kena type lah, tulisan kertas pula. Kena type. Okay, kalau you, dia kata name name one of the type of controlling. So you nak letakkan antara 1, 2, 3 type of controlling, you pilih hak nombor 1 ni, the first one. You boleh letak preventive, you boleh letak feed forward, you boleh letak steering control. Tak perlu dah nak ingat 3 sebab benda ini adalah benda yang sama. Okay. Macam concurrent dengan screening control pun benda yang sama juga. Feedback, post action, correction, control adalah benda yang sama. You jawab salah satu je lah. Tapi kalau dia kata 3 types of controlling, jawab ketiga-tiganya. Bukan bermaksud preventive
forward, screening control, you jawab dia 3 ni saja. Bukan kalau kata 3 type bermaksud 3 kotak ni semua kena ada. Tetapi you pilih satu je lah, preventive nombor 1. Nombor 2 adalah concurrent, nombor 3 adalah feedback. Tu pun diterima juga. Okay, right. So apakah itu preventive? Apakah itu feed forward? Apakah itu screening control? Ini adalah proses permulaannya. Focus on detecting undesirable material. Bila kita cerita pasal production. Okay, sebelum kita nak memulakan penghasilan end product ini, so kita detect dia punya undesirable material at the early stage. So kita rasa macam okay, kita buat inspection, material dia tak bagus. So dekat sini kita boleh kurangkan kos. Sebelum dia masuk kepada production, kita dah detect dah lacknya adalah dari segi material. Tak bagus ni. Material ni kalau guna air panas sikit dah berlubang dah. Kita dah detect at the early stage. Or financial, tak cukup nak membiayai kos pengeluaran, ataupun financial kita tak cukup nak hire pekerja yang ramai. Kita ada financial problem when we cannot we are not afford to buy raw materials, or human resource. Human resource ni berkait dengan ni lah, pekerja, kebajikan pekerja. Mungkin kita nak buat program tetapi tak cukup bajet. Okay. That serve as input to the transformation process. Maksud dia kat sini, that serve as input to the transformation process bermaksud you kena imagine dalam proses nak hasilkan produk, dia ada input, dia ada transformation process, dia ada output. Okay, sebelum input ini jadi output, so input inilah yang kita perlu control. Early stage itulah maksud saya tadi. So the input dia tu kita perlu control dahulu sebelum dia nak masuk proses, sebelum dia nak jadi end product, input. Okay, sekarang, pada waktu sekarang. Okay, so bukan pada waktu sekarang, pada stage early. Okay, number 2 adalah concurrent ataupun screening control that focus on the transformation process. Kalau tadi dia input, dia bahan-bahan, dia raw material, dia resources. Tetapi sekarang ini kita dah fokus kepada transformation process. Proses-proses yang kita dah detect untuk hasilkan produk tadi tu. Make sure that proses ini adalah efektif, adalah functioning well, functioning properly. Contoh, nak hasilkan kerusi tadi, kita punya input adalah kayu. So let's say kalau kayu itu adalah kayu yang tidak bermutu, so kita detect, kita control pada waktu preventive, hak color pink tu. Okay, bila kayu ni dah masuk kepada proses yang kedua, type of controlling yang kedua, concurrent nama dia ataupun screening control, kita pastikan proses untuk kejadian jadi kerusi ni kita control. Cutting, painting, apa lagi, assemble, proses-proses untuk hasilkan kerusi lah. So ini adalah proses yang kita kena control sekarang. Make sure that machine is function properly juga. Keadaan condition pekerja juga berada di tahap yang baik. Ni adalah stage untuk hasilkan end product, untuk hasilkan kerusi tadi tu. Dan akhir sekali, controlling yang terakhir iaitu feedback ataupun post action ataupun correction control, yang mana kita proses on discovering undesirable output. Dia dah hasilkan dah pun kerusi tu. Itulah kita punya output, kerusi. So kita nak pastikan kerusi ini kerusi yang bermutu lah.
yang berkualiti, cukup 4 kakinya, tempat duduknya ada ada arm standnya, ada sandar belakangnya. Tetapi kalaulah kita punya kerusi ini tidak sempurna. Okay, so adakah kita nak implementing correction action? So kita macam kita masukkan balik dia dalam kita punya production, repair balik, ataupun kita kata tak payahlah, dia masih lagi elok untuk boleh dipakai, so kita jual dengan harga yang murah. Mungkin kita touch up sikit ke, itu adalah implementing correction action. So you kena bear in mind 3 type of controlling ni dia adalah pada early stage dari segi inputnya. So dia berubah kepada transformation process yang you perlu control. And the last one bila dia dah jadi dah end product ataupun dia dah jadi dah output. So you kena control 3 benda ini. Input, transformation process dan juga output. Okay. Boleh faham apakah itu 3 type of controlling? Boleh. Yes. Boleh. 42 orang ni boleh? Boleh ke 42 orang ni? Boleh. Boleh. Okay. Transformation process berada di bahagian mana? Concurrent. Good. Lagi? Azira tak boleh jawab dah. Hal lain pula. Bukan lagi. Preventive. Apa dia? Soalan lain lah pula. Okay. Bila kita dah hasilkan produk itu, so kita nak control kat bahagian mana? Feedback. Mana lelaki? Mana lelaki? Apa jawapannya? Bila produk tu dah pun dikeluarkan, so kita kena control bahagian mana? Feedback. 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 Okay, let's say kalau benda tu tak terhasil pun lagi. So, dia berada di early stage. So kita nak detect undesirable activity yang that will happen. So kita berada di bahagian mana? Preventive. Preventive. Preventive lah early stage ni. Input. Okay. Kita pergi ke seterusnya. Ya Azira. Sekejap tadi Medal lagi sangat sebut. Pertama kita pergi dekat early stage. Input. Kedua transformation process. Yang ketiga tu output. Lagi satu Madam cakap apa? Implementing correction. What? Oh okay. Ni dah implementing okay. correction. So maksud yang ketiga ni kita kena tengok outputnya, hasilnya, dan juga bila kita kena decide lah hasilnya ini kita nak buat correction ataupun kita nak release dekat market. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Alright. So kita pergi yang seterusnya, management. Okay, kita dah habis dah pasal 4 function of management tadi tu. Dia nak tanyalah sikit, kejap. Azira tak boleh jawab tanya orang lain. Nak tanya Nur Adilah. Ada Adilah? Adilah? Tak ada. Nur Kistina Najwa. Ada? Kistina Najwa. Dan Adilah left meeting. Kistina Najwa? Left beramai-ramai ke ni? Puteri Riziana. Puteri Riziana? Tak ada. Serius lah semua tak ada.
masuk sahaja tanpa kehadiran diri. Azira ada. Azira tak nak. Orang lain. Intan Farhana. Ya. Intan. Kan saya kata ada 4 function of management. Namakan salah satu. Apakah dia? Soalan exam ni Intan. Nak tulis dekat chat pun boleh. And ada. Sekarang saya buka, tulis dekat chat kat tepi. 4 function of management. Siapa cepat? Saya nak tengok. Tulis dekat chat. 4 function of management ataupun 4 process of management. Tulis dekat ruangan chat. Ni benda besar ni yang kita discusskan ni dalam chapter yang ketiga. Ya Indra. Sampai salah-salah eja tu. Lain? Orang lain? Orang lain tak ingat? Ya? Ya, Syafiha, Atira, betul. 2 je ke? Tak boleh tulisnya. Kedua je, 2 orang ni je ingat kecuali Azira tu lah. dah for sure dia ingat 4 tu. Planning, organizing. Ya, saya suruh tulis Amma. Tulis dekat ruangan chat tu. Tulis beramai-ramai sebab saya nak suruh awak ingat ni. Tulis beramai-ramai. Kawan dah tulis dah atas tu. Nak cari apa lagi, itulah jawapannya. Tapi saya nak tulis beramai-ramai. Malangnya 3 orang je yang tulis. Mana semua orang ni ada ke tidak? Tulislah, tulis. Puan Fini kata tulis. Tulis kat tepi tu. Siapa yang copy paste? Dia tak type. Tulis ya. Jangan copy paste dekat send a message to everyone. Make sure dia tulis. Okay, bila kita tulis, insyaAllah kita akan ingat. Bila kita type lah, bukan tulis puan, mana boleh tulis. Kita type. Kita akan ingat insyaAllah. Ya Amal. Okay, so itu adalah 4 function of management, the crucial part ataupun the important part dalam chapter yang ketiga ni. Nanti jangan pula chapter 3 belajar apa. So inilah dia punya main point for function of management tadi. Okay, so sekarang kita nak keluar daripada 4 function of management, kita nak tengok management levels and skill. So dalam sesebuah organisasi, kita ada level-level ataupun kita ada dia punya peringkat level, stage level lah kita panggil. So kita ada yang berada di top level, middle level dan juga frontliner ataupun lower level. So hanya ada 3 level of management. 3 saja yang berada di atas top level. Contohnya kita punya CEO. Yang kedua adalah middle level. Contohnya adalah manager dan juga lower level ataupun frontliner. Kumpulan-kumpulan yang melaksanakan macam clerk, macam supervisor. So ini adalah levelnya yang berada di atas, tengah dan bawah. Okay, penerangan tentang 3 managerial level ini yang berada di atas tadi itu yang kita namakan top level ini biasanya adalah orang yang akan establish objectives, policy, strategi
dan juga make long term decision. So orang yang berada di atas ini adalah orang yang buat keputusan. Orang yang akan create strategi kepada bisnes kita. Meaning to say that this kind of group will use lots of akal fikiran dia ni. So dia knowledge dia banyak sikit lah. So sebab dia adalah kumpulan yang memikirkan. Okay, betul. Memikirkan strategi, create objektif. Decision dalam masa long term 10 tahun akan datang apa nak dicapai. So dia berada di peringkat top level. Contoh CEO, Presiden, CFO, Chief Financial Officer, Chief Management Marketing Officer. So berada di peringkat atas top. How about middle? Di tengah-tengahnya adalah orang yang interpret top management directions into operating plans. Apa benda yang orang atas top management tadi dah pun decide, dah pun create, dia sampai kepada middle level ini. So middle level ini yang akan interpret, yang akan contoh dia kata tadi. Contoh bukan dia kata, dia tak kata pun lagi. Contoh dia punya strategi in long decision in long term, dia nak jadi nombor 1 kat Malaysia. Dia punya business nombor 1 kat Malaysia dalam masa 10 tahun. So in a middle level dia akan interpret macam mana nak menjalankan kita punya mission tadi, kita punya vision tadi tu. So dia pun akan carilah strategi apa. So dia kena buat marketing yang bagus-bagus, kena bersaing dengan competitors, kena ada good relationship dengan customer, sebab dia kena interpret top management direction into operating plans. Dia kena make implementation direction. Whatever yang top management dah bagi tahu, dia kena laksanakan strateginya. Contoh marketing manager, HR manager, bergelar manager itulah. Dia yang akan make bukan decision, make strategy. Nak laksanakan vision orang atas bagi tahu tadi tu. Dan level yang paling bawah iaitu lower tadi tu ataupun frontliner tadi tu, dia direct and support work on non-managerial personnel. Bermaksud tadi orang tengah ni tadi dah beritahu dah strateginya adalah kena apa tadi contoh dia, kena banyakkan lagi marketing. So siapa yang nak kena buat marketing ni? Orang bawah ni lah tadi, supervisor ni tadi. Make sure that salesman semua pakaian elok-elok, ada communication yang sangat bagus, boleh buat marketing. So untuk orang yang bawahan ini juga, dia kata non-managerial personnel ini adalah kaki tangan pelaksana. Dia tak involve dengan management, dia melaksanakan. Contoh apa lagi? Operator. So dia berada di bawah ni. So dia mereka adalah orang yang able to make short term operating. Dalam hari tu siapa yang shift malam, siapa shift siang, siapa shift tengah-tengah malam dan siang. So dia adalah operator, supervisor, kumpulan pelaksana. Okay, boleh faham dengan 3 managerial level ini? Boleh? Boleh. Boleh. Yang berada di tengah-tengah panggil apa? Middle. Middle. Contoh top management siapa? Manager. Yang berada di lower management contoh siapa? Supervisor. Supervisor. Operator. Ya, betul. Okay. Alhamdulillah.
faham. Kita pergi ke seterusnya iaitu management skill. Tadi level, sekarang kita nak tahu skill-skillnya. So there is about 3 basic skill required by manager. So manager kena ada 3 basic skill ini which are technical skill, human skill, conceptual skill. THC. Ambil dia punya alphabet yang ke depan, hak depan tu ingat THC. Technical, human, conceptual. Hafal lah sekarang. Jadi saya tanya. Okay. So apa difference between these 3 kinds of basic skill? The first one adalah technical skill. Ini adalah ability to use the procedure, technique and knowledge of a specialized field. So dia ada technical punya skill ini, kemahiran technical. Accountant dia pandai buat apa? Kira-kira, kunci kira-kira. Ya betul. Kalau as a heart surgeon dia pandai buat apa? Technically dia pandai buat apa kalau sebagai heart surgeon ni? Juru bedah jantung. Pandai bedah jantung. Yelah, technically dia bedah jantung lah. Civil engineer, dia buat apa? Civil. Kejuruteraan awam, betul. Dia buat selain daripada electrical, mechanical dan juga satu apa yang engineering, ingatlah. So benda yang that they have a special knowledge relating to the specialized field. Expertise-nya di situ. Okey, kalau tanya saya tentang ELC, adakah saya berada technical skill-nya in English? Ya atau tidak? No. Boleh ke tanya saya tentang subjek ELC? No. Tak boleh lah sebab saya dalam bidang management, saya dalam MGT. Boleh ke nak tanya Puan Zarina tentang Puan, saya nak ambil course accounting. Lepas ni apa subjek-subjek yang perlu saya belajar dalam accounting? Boleh ke tanya macam tu kat Puan Zarina? Boleh. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Puan Zarina dia expert dalam bidang apa ya? Ni apa nama tu? UED. Study skill. Study skill. Study skill. Dia ajar study skill. Dia expert dalam ekonomi. Dia punya expertise. So bila you tanya pasal account, walaupun dia adalah coordinator, dia takkan tahu apa orang account yang belajar. So you dah tanya orang yang salah. Dia bukan Doraemon. Dia bukan tanya je sedut poket jumpa jawapan dan tak boleh. Melainkan kalau dia pun buat research. Apalah orang account ni belajar je dah student tanya. Dia pun tak nak buat, tak nak explore sendiri. Dia pun tolong explore. So dia pun jawab untuk you. Sebenarnya you telah pun salah orang. Sebab skill dia, technically dia bukan dalam accounting. Okay, kena faham tu. Okay, basic skill yang ketiga adalah human skill. Iaitu skill that give a manager the ability to work effectively with other people. It include ability to motivate, understand, lead, communicate with a manager needs throughout his work. So bermaksud human skill ini adalah cara dia nak bekerja dengan orang. So dia kena faham orang itu, faham orang punya behavior. So bila dia faham, dia tahu macam mana nak memotivasikan orang tu. Bila dia kenali orang tersebut, dia boleh memainkan peranan dia sebagai seorang leader. Human skill termasuklah communicate. Nak bagi tahu informasi. Mestilah orang yang ada communication skill yang bagus.
boleh delivery the message kepada penerima dengan sangat bagus. Ada orang dapat info tapi dia manipulate info tersebut. Sebab apa? Mungkin dia tak ada kekuatan, dia tak pasti tentang information tersebut, ataupun dia ragu-ragu, ataupun dia nak sedapkan cerita. So dia tak ada communication skill yang sangat bagus. Bila dia tak ada communication skill yang bagus, dia tak ada basic skill in human yang bagus lah. Okay, kalau tadi tentang technical, tentang dia punya expertise. Sekarang ni tentang cara dia nak bekerja dengan orang. Yang ketiga, conceptual skill ini adalah they are mental capabilities that help manager see the whole enterprise as well as the relationship that exists among the various part in the organisation. Bermaksud manager perlu ada conceptual skill ini yang boleh melihat keseluruhan benda yang berlaku dalam organisasi. Bermaksud dia kena ada mata helang, eagle eye. Even though perkara tu tak berlaku dekat-dekat dengan dia, tapi dia tahu informasi tersebut. Sebab dia involve dalam satu organisasi ni, dia ambil tahu semuanya. Okay, this skill give the manager the ability to coordinate. Because of that, dia boleh coordinate satu organisasi. Department yang berbeza pun dia kena ambil tahu. Okay. And integrate the organization's interests and activities. Anything activities yang berlaku dalam kita punya organisasi, manager kena ambil tahu. Dia tak boleh lah, ni bukan department dia, tak boleh ambil tahu. Tak boleh. Dia kena ada conceptual skill itu. Even though you are not expert in that area, contohnya lah kan, tapi ambil sikit informasi. Sebab itulah bila you tanya Puan Zarina, dia ada je informasi dia kan, walaupun dia tak expert dalam bidang tersebut. Sebab apa? Dia adalah seorang yang seek for knowledge. Even though dia bukan itu kepakaran dia, tapi tak apalah. So sebab dia ada conceptual skill ni. Dia ada human skill, dia ada technical skill, complete lah. Skill as a management that required by a manager. Sebab tu dia jadi coordinator, sebab tu dia involve dalam admin. Okay, boleh dapat apa yang saya bagi tahu? 3 basic of Boleh. managers. Boleh? Okay. Kalau orang tu dia adalah seorang leader yang sangat bagus, yang ada communication skill yang bagus, yang able to motivate dia punya employee, dia berada di basic skill yang mana? Human skill. Human skill. Hal lain jawapan apa? Human skill. Human skill. Ada jawapan selain pada human skill? Mana nak tahu betul ke tak human skill tu? So, Farah pun kata human skill. Okay, betul lah, jawapannya adalah human skill. Okay, kalau lah orang tu dia expert dalam marketing. So dia mempunyai basic skill dalam Technician skill. Technician skill. technician skill. And another one lah, conceptual skill. So as a summary, habis dah. Ni adalah soalan-soalan lah. So as a summary, hari ini kita belajar pasal apa? First, apa yang kita belajar hari ni? Pasal organization control. Okay. Dah Azira dah jawab. Online pula. Kedua, belajar pasal, ada 4 benda kita belajar hari ni. Kedua, kita belajar pasal
3 types of controlling. Okay. Lagi? Management level and Management. skill. Lagi? Versus Ya, ideal. Betul. Management level and skill. Betul Syamini. Itulah basically hari ni kita belajar pasal controlling, kita belajar pasal organizing, kita belajar pasal management level dan juga basic management skill. Ada 4 sebenarnya. Okay, so katamlah topik yang ketiga ini tentang management. Topik yang keempat will be discussed further dalam minggu seterusnya. Minggu depan ada kelas ke? Tak ada. Sam. Sem break. Tak ada kelas. Make sure you tak ada tanya lecturer. Puan, tak ada kelas ke? Memang tak ada. Sebab kita mid-sem break. Okay. So kita akan continue 1 week after that. Kita mula dengan kejap ya. Ada mohon excuse sekejap ya, saya kena settlekan perkara ni kejap dia, tak sampai 5 minit kejap ya. Okay. Okay. Hello everyone. Datang kembali. Okay. Dah sampai summary kan? Okay, dah habis dah lah. So nanti minggu seterusnya, minggu keempat, minggu yang ketujuh. Sekarang ni ada minggu yang keenam. Nanti you jangan pula kira minggu depan minggu ketujuh masuk balik minggu ke-8. Bukan. Sem break tu kita tak kira minggu. So sekarang minggu keenam, minggu yang ketujuh kita akan discuss tentang topik yang keempat bersama-sama dengan assignment. Minggu ketujuh baru ada assignment MGP ni. Okay. Jangan compare kelas U dengan kelas B, C. Kelas D dan juga kelas E. Lain. Itu lecturer dia lain. Ini style saya. Kena follow style saya lah. So minggu ketujuh kita akan discuss tentang chapter yang keempat bersama-sama dengan kita punya assignment. Okay. Minggu ke-8 insya-Allah kita akan buat midterm test. Yang masuk topik pertama, kedua dan ketiga. Ya Syazwina, untuk subjek ini kita tak ada final exam. Kita hanya ada midterm exam sahaja. Final exam telah pun digugurkan starting last semester. So semester lepas, semester ni tak ada final exam. Sebelum ni ada. Memang ada midterm test, kita ada final. Tapi sem lepas dan sem ini tak ada. So hanya ada satu exam sahaja. So make sure you score lah. Biasanya student memang akan score untuk exam ni. Sebab
Macam mana nak cakap, sebab bila kita buat exam dia adalah macam dia punya effort itu adalah konkret. You jawab salah lah, jawab betul-betul lah. Dia lain dengan assignment ni. Kalau assignment ni dia relate dengan human skill lah, iaitu saya punya budi bicara. Kalau saya rasa macam siapa ya? Adi bagus ni. Saya pun bagus. So saya kenal Azira, saya kenal Syazwina, saya kenal siapa lagi? Ama. Amar kenal. So saya kenal, dia ni, bagus budak ni. Kalau hak yang tak apa nak kenal tu, dalam kelas pun krik-krik, betul ke dia ni? Assignment ni betul ke ni, ketipu ni? Na'udzubillah lah. Sedikit impact lah bila kita kenal dengan orang kan, sedikit impact. Tapi saya tidak kata kalau saya tak kenal orang tu dia tak dapat markah tinggi. Bukan ini adalah effort you. You buat assignment elok-elok, follow guideline, insya-Allah markah you tinggi. Hak yang markah rendah ni selalunya hak yang tak follow. Orang kata buat A, dia buat B. Orang kata huruf kena betul-betul justify paragraph, dia punya berterabur. Yang tu yang markah rendah. Kalau you buat elok, tak kisahlah you macam mana pun. Dapatlah markah yang sepatutnya. Jangan risau. Saya bukan yang pilih kasih, saya bukan yang tengok yang berkenan je. Bukan, saya bukan macam tu. Jangan risau. Anything else nak tanya? Ada tak? Ya, Zira. Yang pasal level management tu kan, ada 3. Top level dia create strategy. Ya. So middle make strategy. Betul? So frontliner make marketing. Bukan Gitu. make marketing. Yang frontliner ni dia yang melaksanakan. Tu contoh make marketing tadi tu contoh. Dia yang melaksanakan. Kiranya orang atas bagi tahu decision dia, vision dia apa. Orang tengah beritahu strategi dia apa. So siapa yang nak laksanakan? Orang bawah ni lah. Supervisor, operator tadi tu, salesman ke, mereka yang laksanakan. Okay. Contoh lain saya bagi. Mana masa ni? Contoh lain saya bagi. Contoh dalam UiTM, Sri Iskandar. Tak nampak biasa. Skip je lah. Contoh dalam UiTM Sri Iskandar, kita punya top managerial adalah rektor. So rektor kata nak capai KPI student performance student yang dapat 3.5 ke atas, iaitu Dean List ataupun anugerah dekan adalah 50%. Wah, banyak ni. So dia kata macam tu, dia punya vision dekat top management. So middle management ini lecturer lah. Apa benda nak kena bagi exercise, macam mana nak buat PNP ni supaya student boleh faham. So yang berada di bawah ni student lah. Student lah yang kena laksanakan assignment, student lah yang kena buat exam dan sebagainya. So itulah peringkat-peringkat dia. Berfaham tak Azira? Faham. Okay. Yang lain ada? Nak tanya selain daripada ni pun boleh. Media. Ya. Macam macam yang sebelum batch kami kan, biasanya gitu diorang dapat berapa? Dapat berapa apa? Itulah markah. Markah assignment ke apa? Ke exam? Macam tu lah. Student sebelum ini dia tak ramai macam batch you all. Dia selang-selang. Contoh batch you all ni ramai, 100 lebih, 200 lebih, dekat 200 lebih lah. Batch sebelum ini dia tak sampai 50 pun. So mereka ni adalah kumpulan yang kecil, senang nak fokus. Dia punya pencapaian dalam exam, alhamdulillah ada yang capai sampai 90 lebih dia punya markah. Tetapi ada juga yang 50 lebih,
Paling rendah kalau tak silap saya 48 rasanya. Dia yang paling rendah, ada 2 orang rasanya. Lain alhamdulillah A dengan B lah markah dia. Dan memandangkan ialah bila kita buat exam ni kita boleh tengok markah kita kan. Macam saya katalah dia jawab salah, betul. Okey. Tapi untuk level assignment ni ada student yang bila kita suruh buat assignment dia copy paste. Assignment MGT ni sebenarnya dia lebih kepada pencarian you lah. You kena explore informasi dalam internet dan sebagainya kan. Kalau you nak cari pasal produk tu, nanti kita akan ceritalah pasal assignment tu. And ada student yang copy paste lah information tu daripada internet. Dia ingat lecturer tak tahu. Sebab kita faham lah dari segi level kita ni takkan nak guna English yang bombastic, yang mana saya baca pun tak faham sangat ni. So bila dia bagi assignment yang sebegitu, so dia dapat markah yang rendah lah, even though dia punya midterm 90. Dia skor 90 tapi assignment dia mungkin 50, 60 macam tu. Macam tu lah konsepnya. So lepas tu saya kata kalau assignment tu follow lah apa yang saya cakap. Kalau tak faham macam mana nak buat, tolong tanya. Sebab dia kadang-kadang you akan little bit confusing tentang assignment, terutamanya yang individual tu lah nanti ramai sebenarnya confused sebenarnya. Sebelum you tak faham, kena cepat-cepat tanya. Okay, supaya apa yang you deliver kepada saya tu mencapai standard saya lah. Saya pun ada standard juga. You tak sampaikan, mungkinlah you berada di tahap-tahap yang biasa-biasa. Kalau you macam wow, bagusnya budak ni, so akan beradalah pada level yang saya pernah bagi nearly 90 pun ada saya pernah bagi assignment, markah assignment yang dapat 50 pun ada. Depends lah pada apa yang you bagi dekat saya tu. Lagi ada? Clear semua? Ya. Azira minta kos apa diploma? Account. Minat account je? Tak apa, apa yang you minat tu you further je. Amah minta apa Amah? Yang pertama ke? Pertama. Pengurusan halal. Apa dia? Pengurusan halal. Pengurusan halal. Good. Bagus, potensi dia sangat besar dalam industri pun. Siapa lagi nak share? Ain Natasha minta apa? Hai Natasha. Ya, minta apa? Kulinari. Apa dia? Kulinari. Wah, minat pastry ke? Nah, minat masak. Chef. Tak apa, bagus. Dia walaupun kos ni pada waktu sekarang ni kita tak boleh depends kepada nak bekerja dengan orang. Kita kena cari juga solution yang mana kalau kita tak boleh di hire lah bekerja dengan orang, cari benda yang berbentuk skill. Macam yang Ain Natasha ambil kulineri. Dia kalau lepas ni dia tak boleh kerja dengan orang pun, dia boleh kerja sendiri. Hazirah minta apa Hazirah? Ada Hazirah. Pengurusan maklumat. Okey, Syuhada minta apa? Syuhada. Mana Syuhada? Tak ada. Okay, never mind. Okay, make sure apa saja keputusan apa. Ya. Syuhada minta apa? Office management. Office management. Okay. Apa saja keputusan yang you ambil untuk further diploma tu adalah keputusan yang terbaik sebenarnya. Okay. Saya doakanlah semua dapat sambung diploma hingga ke akhirnya lah, sambung degree dan sebagainya. Okay, ini InsyaAllah. semester akhir.
kelas terakhir untuk semester ni. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wanas. Oh, tak ada buat sekali. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tick attendance dekat e-feature. Pada yang tak boleh tick, bagi tahu saya cepat-cepatlah. Jangan minggu depan baru nak bagi tahu. Bila saya cari baru nak bagi tahu. Okay. Jumpa lagi pada 2 minggu akan datang. Manfaatkan cuti dengan sebaiknya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Selamat berjumpa. Thank you, Madam. Sama-sama. Welcome. Terima kasih, Madam.